Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan pengurusi majlis yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haziq, teman saya, merupakan pegawai dakwah di sini dan juga seorang naib kadi yang boleh nikahkan orang juga. Yang berbahagia barisan semula LPM, Lembaga Pentadbir Masjid Mawaddah, para jemaah muslimin dan muslimah yang dikasihi Allah sekalian. Salam ukhwah, salam hormat daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul kita pada malam ini, malam Sabtu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berkumpul dan mengisi masa sedikit insya-Allah, tak lama. Dalam sampai jam 12 gitu. Tak adalah dalam jam 10 insya-Allah paling lama kita niatkan agar kita dapatlah mengambil manfaat daripada nasihat seperti mana yang dikatakan oleh Al-Fadhil Ustaz Haziq, untuk saya menyambung tentang kitab kecil ataupun risalah kecil oleh Imam Al-Ghazali yang dituliskan kepada kita, kepada semualah, kepada umat Nabi, yang bertajuk Ayyuhal Walad, wahai anakku yang tercinta. Sebuah warkah sebenarnya bukan untuk anak dia, tetapi adalah anak murid Imam Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bikum fid darain. Jadi, marilah sama-sama kita niat i'tikaf terlebih dahulu. Nawaitu sunnatal i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku niat sunnat i'tikaf di masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu juga saya difahamkan ada teman-teman dan juga penonton di Facebook Live Masjid Mawaddah. Mudah-mudahan di mana sahaja anda berada, sihat walafiat insya-Allah, dapatlah manfaat bersama untuk mendengarkan perkongsian saya pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita nak bincangkan tentang nasihat yang ke-11, iaitu ibadah hendaklah mengikuti aturan syariat. Ibadah hendaklah diikuti dengan aturan syariat. Saya mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk disembah, melainkan untuk mereka itu menyembah ataupun ibadah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, pertama sekali kita panaskan enjin dululah, dan kita kena ketahui peranan kita, tujuan kita dekat dunia ni, ibu-ibu, ayah-ayah, adalah untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah tak boleh lain, dia tak ada tujuan lain. Tujuan bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Hari ini kita saksikan ramai manusia memuaskan nafsu sendiri. Ramai manusia mempertuhankan nafsu atas nama, ada kalanya terpedaya dengan slogan ataupun kekata self care ataupun self love, cintai diri ataupun pelihara diri. Walaupun itu tidak salah, tuan-tuan dan puan, memang tidak salah, kerana dalam anjuran Islam juga untuk kita memelihara kita punya diri, well-being, kebajikan, kan? Kita kena jaga kita punya mental, iaitu kesihatan mental, emotional, emosi kita. Tapi dalam masa yang sama, ada manusia-manusia di luar sana dah terlebih menyayangi diri sendiri dan mengikut apa yang diajak oleh nafsu, diajak oleh diri mereka, sehinggakan kebelakangkan syariat. Dan paling sedih sekali tuan-tuan dan puan, kalau ia berlaku di kalangan orang yang beriman, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tak perasan atas nama ilmu pengetahuan yang tinggi, kecanggihan ilmu lah dan pemikiran. Tapi sebenarnya kalau dari perspektif agama, orang-orang macam ni dah terkebelakang, sebab dia kebelakangkan wahyu. Dia dah bukan ibadah lagi, dia dah memperibadahkan hawa nafsu. Saya akan pergi ke sana insya-Allah. Ini setakat mukaddimah, panaskan enjin.
Jadi kita sebagai makluman, kita semua adalah, kita adalah hamba Allah yang tak boleh lari daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperhambakan. Bila kita kata ibadah tu, kita memperhambakan diri kita dengan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang telah menjamin rezeki kita, Tuhan yang telah menjamin masa depan kita kalau kita beriman, yakin Tuhan yang akan kasih kita rezeki sekiranya kita beribadah, jaga solat kita, jaga hubungan kita, jaga amanah kita, jaga tanggungjawab kita. Maka itulah sebenarnya kehidupan orang yang beriman. Hendaklah beribadah, ya, mengambil juga apa yang kita bacakan hari-hari dalam solat kita, dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah satu akur, satu perakuan ataupun ikrar kita setiap kali solat. Sesungguhnya solatku, wa nusuki, perbuatanku, pergerakanku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, kematianku, lillahi rabbil alamin, adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak kerana orang lain. Bukan kerana manusia, bukan kerana diri kita sendiri pun, tapi lillahi rabbil alamin, la syarika lahu, tiada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika, dan dengan itu, umirtu, aku diperintahkan olehnya untuk buat apa saja yang Allah suruh, Rasul suruh. Wa ana minal muslimin, dan aku di kalangan orang yang beriman. Perhatikan, wa ana minal muslimin, ni muslim, dan aku di kalangan orang yang menyerahkan. Nah, itu dia. Muslim tu maksudnya aslama, menyerahkan jiwa dan raga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menyerahkan segala syariat perintah Allah dan Rasulnya. Kalau diperintahkan pergi buat, kalau dilarang jangan buat. Walaupun nafsu kita tak rasa puas, walaupun nafsu mengajak kita supaya jangan buat, walaupun nafsu kita suruh buat, rasakan walaupun sekali sedap, tapi itu adalah larangan Allah, maka kita lillahi rabbil alamin, la syarika lahu, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, ya, dan aku di kalangan orang-orang yang menyerahkan jiwa dan ragaku kepada Allah yang satu, Allah Rabbi, ya. Jadi tujuan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para ulama kita memperluaskan lagi, ibadah ini bukan hanya sahaja kita berada di masjid, berada di atas tikar solat, bukan sahaja ibadat-ibadat ritual yang merupakan puasanya, pergi hajinya, solatnya, baca Qurannya, tetapi ibadah dari sudut cara hidup kita bermasyarakat, bergaul dengan orang, itu juga boleh dijadikan ibadah. Kemudian para ulama juga mengambil ayat-ayat yang lain supaya diletakkan di dalam tujuan kehidupan kita. Pada hari ini kita ikrar balik ataupun niat balik, apakah sebenarnya tujuan kehidupan kita. Jadi peranan yang diberikan Allah SWT kepada kita, yang pertama adalah beribadah. Ibadah secara keseluruhan, maknanya segala pergerakan aku ini adalah ibadah. Bergaul dengan orang, kerja dengan orang, deal dengan orang, bayar bil, kita kasih anak-anak kita makan, kita berkhidmat kepada anak-anak, kita jaga cucu kita sebab kita berkhidmat kepada anak juga. Yang anak pun berkhidmat kepada orang tua yang masih ada, yang masih sakit kat rumah. Ini semua atas, orang kata tu, dalam payung ibadah. Aku memperhambakan diri dengan Allah SWT. Macam mana ustaz boleh perhambakan diri kita berkhidmat dengan manusia? Sebab yang suruh siapa? Yang suruh Allah juga. Allah SWT berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, dan Tuhanmu telah menetapkan, maknanya mewajibkan, an ta'budu illa iyyah, supaya kalian menyembah kepadanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu, jangan kamu menyembah kecuali atau melainkan menyembah kepada Allah lah. Wa bil walidaini ihsana, dan dengan orang tua kita hendaklah berlaku ihsan. Kata ulama, Allah dah samakan ataupun Allah meletakkan kewajipan kita berkhidmat, berlaku baik kepada orang tua di sebelah dengan kita mentaati dan juga beribadah dengan Allah. Jadi Allah kata, aku telah memerintahkan semua hamba-Ku agar
agar ibadah kepadaku, dan dengan ibu bapa mereka hendaklah berlaku ihsan. Jadi bila kita berkhidmat, buat baik, ihsan dengan orang tua kita, bukan disebabkan kita berkhidmat ihsan untuk dia, tetapi sebenarnya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita kena pujuk. Sebab kadang-kadang kita ni manusia biasalah ya, lemah. Kita buat baik bila orang buat baik kat kita. Kita stop buat baik bila orang dah tak buat baik kat kita. Bila orang buat jahat kat kita, kita dah tak nak buat baik balik kat orang, kita tak layan dia. Sedangkan perhatikan, Allah tegur Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar seorang sahabat yang paling tinggi kan imannya, nak berbanding dengan seluruh umat Nabi ni. Saidina Abu Bakar punya iman kalau nak diletakkan dekat mizan, dekat weighing scale, maka iman Abu Bakar dengan iman ke seluruh umat, iman Saidina Abu Bakar akan lebih berat. Itu pun ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Saidina Abu Bakar ni kan ada tempat istimewa lah dalam hati Nabi. Apa terjadi? Saidina Abu Bakar pada satu hari dia pernah bersumpah untuk nak berhentikan daripada beri bantuan kepada sahabatnya atau kepada saudaranya yang bernama Mistah bin Uthatha. Sebab Saidina Abu Bakar ni kan orang kaya. Dia orang kaya dan dia pandai bisnes, jadi banyak keuntungan lah. Dan di antara amalan dia pun kita tahu dia rajin bersedekah. Sama ada sahabat-sahabat ketika itu tahu ataupun tidak tahu. Tapi yang penting salah satu bantuan bulanannya, dia pastikan keluarga susahnya itu akan diberikan tanggungan, dipelihara. So Misbah ni adalah saudara dia yang susah, dia selalu kasih bantuan lah. Contohnya barang-barang asasi ataupun duit. Jadi pada satu hari ketika keluarga Rasulullah, itu keluarga Saidina Abu Bakar, ditimpa fitnah yang besar, hadithatul ifk, fitnah yang berlaku ke atas keluarga Nabi, khususnya kepada Sayyidatina Aisyah, anak Sayyidina Abu Bakar, ya, di mana Aisyah itu dituduh curang, kan, dituduh layan laki lain. Disebabkan ada satu peperangan itu, setelah dah habis perang, Sayyidatina Aisyah pulang lewat, dan kebetulan bila rehat kat satu tempat kawasan, Sayyidatina Aisyah pun pergilah, ada hajat, dan dia kembali nampak rombongan pun dah jalan. Maka dia pun terjumpa dengan seorang sahabat yang terakhir jalan. Sebab ini merupakan satu protokol bahawa kalau rombongan tu semua pergi, mesti ada orang yang terakhir. Mungkin dia nak cek lah ada apa-apa tertinggal. Kebetulan ada seorang sahabat Nabi itu nampak Sayyidatina Aisyah lambat. Jadi kata Aisyah, dia berbuat naik Aisyah dekat camelnya, dekat tempat tunggangannya. Maka dia pun jalan. Maka bila dia dah balik ke Madinah, pendekkan cerita, kena tuduh. Kena tuduh apa? Kena tuduh berdua-duaan. Biasalah bila pulang ke Madinah, masyarakat di Madinah ini ada di kalangan orang-orang munafik. Orang munafik yang luaran bergaul dengan Nabi, dengan sahabat, tapi sebenarnya dalam tu musuh dalam selimut, ada gunting dalam lipatan. Maka heboh fitnah ni sampai memalukan keluarga Saidina Abu Bakar. Dan di antara orang-orang yang memfitnah, yang membawang adalah keluarga Saidina Abu Bakar sendiri, itulah Misbah. Maka si Saidina Abu Bakar pun geramlah. Aku bantu dia, dia pula fitnah kat keluarga aku. Dia pula tak backing aku. Aku selama ini aku punya keluarga ni yang kasih bantuan ni kat dia. Our own family member sendiri yang tuduh dia. Kadang-kadang berlaku, betul tak? Kadang-kadang fitnah ni, orang yang toksik ni bukan orang-orang luar, bukan kawan kerja, tapi saudara mara sendiri, betul tak? Adik-beradik sendiri berlaku, ya. Jadi keluarga sendiri ni yang tak backing keluarga Saidina Abu Bakar. Abu Bakar bersumpah supaya dah tak nak kasih lagi bantuan kepada Uthatha tadi, Mistah tadi. Maka tak kala Saidina Abu Bakar bersumpah untuk tak nak kasih lagi bantuan kepada dia, ditegurlah oleh Allah SWT dalam Quran. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, ya, walaupun ayat ini tidak disebutkan Saidina Abu Bakar, tetapi ulama tafsir mengatakan ini adalah ditujukan kepada Saidina Abu Bakar. Lebih kurang maksudnya, tidakkah kalian suka untuk Allah ampunkan dosa-dosa kalian? Maksudnya, wahai Saidina Abu Bakar,
walaupun orang tu berlaku tidak baik kepada kamu, janganlah disebabkan apa yang dilakukan kepada kamu itu memberhentikan kamu daripada buat baik. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Masya Allah. Jadi tuan-tuan bapa yang dikasihi Allah, lebih kurang maknanya seolah-olah Allah nak memberitahu kepada kita, ini adalah urusan aku dengan orang tu. Urusan kamu adalah teruskan untuk sebarkan kebaikan, berlaku ihsan. Walaupun orang tu berlaku tak baik, jangan disebabkan ketidakbaikan orang tu memberhentikan kamu jadi orang yang baik. Jadi kalau kita lah contohnya, kita ada amanah dan tanggungjawab untuk jaga isteri sebagai contoh, nak jaga suami pula tengah buat hal, teruskan, jangan stop buat baik. Sebab dengan kebaikan kita, insya-Allah orang tu boleh berubah. Ramai sekali saya kan juga di antara orang yang nikahkan orang, nikahkan pengantin, kemudian kasih kaunseling, kadang-kadang ada masalah orang datang. Jadi nasihat saya, biasanya orang akan tanya macam mana nak buat orang tu berubah Ustaz. Dia tak akan berubah. Memanglah kita kalau suruh orang berubah, orang tu tak berubah. Siapa nak berubah kan? Dengan kita punya marah-marah lagi, abang ni tak berubah-ubah, daripada kahwin kata nak ubah. Memang tak akan ubah kalau seorang isteri itu paksa-paksa. Begitu juga sama, kalau seorang suami itu paksa isteri itu suruh berubah, kalau tak nak dapat ini, nak dapat dosa dan sebagainya, susah. Jadi cara yang terbaik sebenarnya adalah kita sendiri ubah. Kita ubah cara kita melayani orang tu, insya-Allah orang tu akan ubah sendiri dengan izin Allah lah, disebab kebaikan kita. Maka bila layanan kita ni, bila khidmat kita kepada suami ataupun isteri sebagai contoh, yang di mana kita sedang ada dalam konflik dengan tak baik, insya-Allah kita niatkan supaya apa yang aku lakukan ini sebab ibadah, bukan sebab dia, tapi aku lakukan ini adalah sebab ibadah, sebab Allah suruh buat baik kepada dia, maka aku lakukan. Begitu juga tuan-tuan dan puan, kalau kita perhatikan banyak sekali perintah-perintah ni cakap pasal ibadah, jadi kita perlu luaskan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada, khususnya kepada lelaki yang baru menceraikan isterinya. Apa kata Allah dalam Quran ini clear cut ya tuan-tuan dan puan, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum la tudarruhunna litudayyi'u fihinna. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tempatkanlah isteri-isteri itu di tempat yang baik. Maknanya bila tempoh perceraian yang masih ada tempoh rujuk, tinggalkan ataupun tempatkanlah, make sure dia tinggal di tempat yang selesa. Min haitsu sakantum, seperti mana kamu tinggal, sebagaimana kamu tinggal tempat yang baik berkualiti, begitu juga kamu pastikan isteri kamu yang baru diceraikan itu ada tempat tinggal yang berkualiti. La tudarruhunna, jangan kalian wahai suami memudaratkan mereka, menyukarkan mereka, menzalimi isteri-isteri ini. Supaya apa? Agar kamu jangan menyempitkan mereka sebab kamu ingin kesusahan untuk mereka. Kamu ingin menyebabkan kehidupan mereka itu susah. Litudayyiquhunna. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan suami ini tanpa melihat situasi. Tak kisahlah situasi kamu, isteri salah ke, suami salah ke, ini adalah perintah Allah, lakukan. Tapi ustaz, yang curang isteri saya, yang kurang ajar isteri saya, takkan saya nak kena sediakan ini semua? Kenapa saya kena bayar nafkah? Nafkah iddah, mut'ah? Kenapa hakim mahkamah keluarkan hukum macam ini? Kan? Sebab bukan saya yang salah, tapi kenapa saya yang kena buat ni semua? Jawapannya dalam Al-Quran. Allah tak suruh isteri pun, Allah suruh suami. Yang salah isteri ke, tak salah isteri ke, suami dalam keadaan betul ke, yang penting Allah masih perintahkan suami buat, maka buat. Sebabnya adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita tengah cakap pasal ibadah kan. Jadi perintah Allah ni nombor satu. Okey, sebab Allah perintahkan, sebab itulah aku lakukan. Percayalah tuan-tuan dan puan, saya pun dah lihat ada result ataupun ada orang kata tu outcome yang baik kalau orang yang lakukan ni kerana Allah, betul-betul ikhlas, dan dia dapat mengalahkan ego dia.
dia tetap buat baik dengan orang yang tak buat baik dengan dia, akhirnya Allah akan lembutkan hati orang tu dan orang tu akan datang minta maaf kepada dia. Berlaku dalam keluarga saya sendiri. Ni live Facebook lagi. Berlaku dalam keluarga saya sendirilah, bukan keluarga tapi di luar sikit, jauh-jauh sikit saudara. Jadi ada tak puas hati lah, tak puas hati tentang itu dan ini. Maka apa balasan orang yang dizalimi itu? Dia tetap layan. Kalau pergi hari raya rumah dia tu, dia tetap layan. Walaupun dia buang muka kalau jumpa kat majlis keramaian saudara mara kan, kenduri ke apa, saya sendiri nampak dia tak layan dia ni, dia tak layan ni, tapi dia ni tetap layan orang ni. Akhir sekali dalam beberapa tahun lepas tu orang tu dah terus berubah 360 darjah. Dua kali pusing 360 darjah, terus jadi baik, terus minta maaf dengan dia. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ni kita ini hanya layan hawa nafsu je, kita ego, kita ego. Tapi kalau kita nampak orang itu memang baik, ikhlas, insya-Allah keegoan tu akan, orang kata tu pelan-pelan dia akan lembut lah, dan orang tu akan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah sekalian, begitulah nasihat teguran Allah kepada Saidina Abu Bakar, dan akhirnya Saidina Abu Bakar teruskan untuk memberikan bantuan. Jadi inilah yang kita maksudkan, apa sahaja yang Allah suruh, Rasul suruh, hendaklah kita lakukan dengan terbaik, ya. Dan kita tak boleh kedepankan hawa nafsu kita. Yang kita kedepankan adalah perintah Allah dan Rasulnya. Baik, saya sambung baca, kita nak dapat manfaat kan daripada kisah ini. Berkata Imam Ghazali, wahai anakku yang tercinta, intisari segala ilmu itu ialah bahawa engkau mengetahui cara mengerjakan ketaatan dan cara beribadah akan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang pertama, pada peringkat pertama kita dah faham, kita buat kerana Allah dan cuba ikhlaskan, kan? Walaupun ada perkara-perkara yang sukar, kita kena tundukkan nafsu kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada peringkat yang kedua, level tu, macam mana nak ibadah? Ni pun penting. Kita tahu ibadah tu wajib, peranan kita. Sekarang soalan yang kedua, peringkat kedua, macam mana nak ibadah? Bagaimana cara ibadah? Sebab ibadah ini adalah perkara yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata ulama membina satu kaedah, al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Pada asalnya ibadah itu adalah tawakuf. Tawakuf tu ataupun tauqif ni adalah sesuatu yang harus kita nantikan daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tak boleh sebarang-sebarang kita buat ibadah. Maksudnya dekat sini ibadah, contohnya ada ibadah solat, zakat, puasa, hendaklah kita ikut apa yang dituliskan oleh wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ketahuilah bahawasanya taat dan ibadah itu ialah mengikuti aturan Allah Taala pada segala urusan, suruhan, larangan dan segala apa yang engkau katakan, dan segala apa yang engkau buat dan yang engkau tinggalkan. Hendaklah mengikuti peraturan syariatnya, kalau tidak maka ia akan menjadi dosa. Seperti halnya bila engkau berpuasa di hari raya dan di hari-hari tasyrik, maka engkau telah melakukan kemaksiatan. Begitu pula halnya seandainya engkau sembahyang memakai pakaian yang dicuri, maka adalah juga berdosa walaupun pada zahirnya engkau telah melakukan suatu bentuk ibadah. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali di sini adalah apa sahaja yang Allah perintahkan kepada kita, hendaklah kita ikut bagaimana yang diterangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau tak ada dalam Al-Quran, maka ada dalam sunnah Nabi. Yang pertama yang mengeluarkan hukum, ataupun panduan.
datang daripada Al-Quran, ya. Dan kalau tak ada dalam Al-Quran, maka hendaklah dilihat daripada sunnah Nabi ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contohnya seseorang itu nak berpuasa, maka dia tak boleh sewenang-wenangnya berpuasa sesuka hatinya, kerana ada syariat yang melarang seseorang itu untuk berpuasa pada hari tasyrik, hari raya, dan dua hari raya dan hari-hari tasyrik. Wahai anakku yang tercinta, seyogianya perkataanmu dan perbuatanmu itu sesuai dengan peraturan syarak, kerana ilmu dan amal yang tidak sesuai dengan peraturan syarak adalah sia-sia sahaja. Dan seyogianya bagimu adalah bahawa engkau tidak tertipu dengan perkataan yang aneh-aneh dan keterlanjuran perkataan ahli tasawuf, kerana jalan akhirat itu hanya dijalani dengan mujahadah, yakni bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu dan memotongnya dengan pedang riyadhah, latihan, bukan dengan perkataan yang aneh-aneh dan ucapan-ucapan yang direka-reka sahaja. Dan ketahuilah bahawasanya lidah yang tidak dikawal itu dan hati yang tertutup dan dipenuhi dengan kelalaian dan syahwat adalah merupakan tanda kecelakaan seseorang. Dan apabila engkau tidak melawan nafsumu dan tidak bermujahadah dengan benar, maka sudah pasti hatimu tidak akan hidup dengan cahaya makrifat. Saya tak faham kenapa saya punya heartbeat laju ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, secara rumusannya apa yang dinasihatkan oleh Imam Ghazali rahimahullah, bahawa kita apa sahaja yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari sudut perincian itulah yang harus kita laksanakan, bukan dengan orang-orang yang tak ada kemahiran dalam ilmu pengetahuan. Bukan orang-orang yang tak ada kemahiran dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang agama, ya. Dan orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang yang ada ahli pengetahuan sekiranya kamu tidak mengetahui. Sebab di dalam perjalanan kita nak buat ibadah, ya tuan-tuan dan puan, ada sahaja banyak cabaran-cabaran dan ujian-ujian. Musuh kita ni ada dua, selain daripada hawa nafsu, kita ada syaitan. Ada kala manusia ni dia daripada awal betul, tengah on the right path, berzikir, solat dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kat tengah-tengahnya itu syaitan ni pandai, dia licik. Dia tidak goda sangat orang-orang luar sana, kan? Sebab mereka itu tak ke masjid, mereka itu dah jauh daripada Allah. Jadi apa yang syaitan-syaitan ni buat ialah mereka kacau orang-orang masjid. Walaupun sembahyang dia biarkan, tak apa sembahyang, biarkan puasa, tapi dia membisikkan ke dalam hati-hati kita semua, ya. Ada contohnya perasaan riak ke, ada unsur-unsur dengki, ada iri hati dengan saudara-saudara kita, macam itulah, dan menganggap diri kita itu lebih baik daripada orang lain, dan macam-macam lagi. Ada pula syaitan ini licik, pandai, dan dia berbisik sesuatu yang dia tahu orang itu inginkan apa. Sebagai contoh, orang itu inginkan satu makam yang tinggi. Makam yang tinggi. Makam ni apa, Ustaz? Makam ni adalah kalau orang itu dia terpedaya dengan
dengan satu-satu tingkatan ihsan yang sememangnya ada lah, tetapi dia belajar sendiri, mungkin dia dapat guru yang salah. Jadi kat sini syaitan telah membisikkan dia supaya mengejar maqam tersebut, mengejar kedudukan tersebut, dan akhir sekali orang itu terpesong dan dibisikkan oleh syaitan yang diperdayakan, diperhiaskan, kononnya orang itu telah capai maqam yang tertentu yang orang lain belum capai, yang di mana orang itu tak perlu lagi untuk nak melaksanakan certain ibadah seperti solat dan sebagainya. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ini hidup dalam kurun 500, kurun ke-5, 500 lebih tahun, dan telah ada banyaklah kumpulan-kumpulan yang sesat, yang batiniyahnya, kemudian kumpulan-kumpulan daripada pemikiran-pemikiran yang salah, yang menyeleweng, seperti Mu'tazilah, Murji'ah dan sebagainya, kalangan batiniyah. Maka Imam Ghazali ada juga di kalangan orang-orang ahli sufi, yang tasawuf, mutasawwifah, yang melampaui batas, yang kata-kata ini boleh membawa kepada syirik, yang memabukkan orang lain, yang menyesatkan orang lain. Maknanya bila dia cakap tu membawa fitnah kepada orang lain. Jadi Imam Ghazali nampak benda-benda ini tak sihat, maka ditegurlah ataupun dinasihatkan kepada orang ramai, jangan ambil kata-kata orang-orang macam ni, sebab bahaya, bahaya. Maka hendaklah diambil langsung daripada orang-orang yang berilmu betul-betul, yang berpandukan daripada Quran dan Sunnah. Jadi saya katakan tadi, ada orang yang memang diperdayakan oleh syaitan melalui angan-angan palsu. Ada seorang pasangan saya lah, bila nak kahwin, ini bila datang ke kursus rumah tangga, bila saya dah habis saja, maka dia datanglah kepada saya, katakan, Ustaz, macam mana, adakah wajib wali itu menikahkan anaknya? Betul, memang dalam mazhab Syafi'i dan dalam konteks Singapura ini memang wajiblah, dan perlu dapat keizinan, dan wali itu yang menikahkan perlu hadir. Jadi apa pula Ustaz kalau wali itu tak solat? Dia dah tanya up sikit. Wali tak solat, nasihatkanlah suruh bapa tu solat, kan? Sebab kalau tak solat boleh jadi fasik, kan? Dan wali itu mesti bersifat adil. Adil tu ialah wali yang baik, yang tidak melakukan dosa besar secara terang-terangan. Jadi ada time lagi antara sekarang dengan majlis pernikahan awak itu. Awak tahu ayah awak tak solat, nasihatkan cepat-cepat, suruh berubah, taubat. Kalau tak boleh jadi wali. Dia tanya lagi, tapi Ustaz, bukan dia tak solat, dia tak nak solat. Ini dah next level. Kenapa? Uzur ke bapa awak? Bukan Ustaz, bukan itu. Maksudnya apa? Dia cakap lagi, maksudnya Ustaz, maksudnya dia dah tak payah sembahyang. Pada dia dah tak payah sembahyang. Oh, okey, saya faham. Jadi sebenarnya bapa awak bukan wali nikah lah. Bapa awak ni sebenarnya dah jadi wali songo ke? Macam tu Dia kata, macam gitulah Ustaz, macam gitu. Oh, dia tak nak sembahyang. Dia kata diri dia dah tak payah sembahyang. Jadi bila dah berlaku macam gini, apa yang terjadi? Orang itu harus laporkanlah ke pejabat kadi, sebab memang orang tu dah tak boleh layak lah nak jadi wali. Itu salah satu kes lah yang berlaku, dan ini berlaku kalau kita tengok, kita kaji dan kita baca di Singapura ini. Kita kongsi sedikitlah tentang sejarah ajaran-ajaran sesat di Singapura ni, daripada dulu tahun 60-an 70-an ni memang banyak. Dan daripada tahun 72 lah, apa yang saya baca dalam sebuah buku yang dikeluarkan dulu Perdaus, satu persatuan Islam kita, mengenai nokta hitam ajaran sesat di Singapura. Tuan-tuan boleh tengok kat library pun ada, boleh pinjam, tak payah belilah. Kalau nak beli silakan buat kajian, simpan kat rumah, tengok macam mana sejarah perkembangan kumpulan-kumpulan sesat yang ada di Singapura ketika itu. Dan kebanyakannya, ciri-ciri dia kebanyakannya sama, Contohnya dulu pernah ada ajaran, ini semua kita kongsikanlah sejarah. Dulu contohnya ada ajaran yang sangat masyhur kat mana ni?
ajaran yang nama tarikat Kabulani lah, kitab Kamalul Huda, kitab Kashful Asrar, Tauhid Ma'rifat, Hakikat Insan, Martabat 7 dan sebagainya. Ya, benda-benda yang mendalam. Bila orang belajar benda-benda yang mendalam, ilmu hakikat, ma'rifat, tarikat ni semua kan, kalau orang tu belum bersedia dan orang tu memang tak tahu dan dapat pula dengan orang yang salah, bergaul dengan orang yang salah, memang dia akan pergi salah. Memang dia akan pergi salah. Ya. Jadi contohnya sifat-sifat dan ciri-ciri ajaran sesat yang direkodkan di dalam sini, ya, yang boleh kita ambil pelajaran. Sebab seperti mana saya katakan tadi, asalnya orang tu betul, tapi along the way mungkin setan dia macam empower orang tu. Sekarang kau ni dah banyak betul puasa sunat, mesti kau punya maqam dah tinggi. Sekarang kau gini, mesti kau lebih hebat daripada tu. Sampailah orang tu terpedaya sebenarnya itu adalah bisikan hawa nafsu dan syaitannya untuk pergi extra mile dan belajar ekstra untuk nak dapat maqam. Ya, maqam kewalian ni bukan tak wujud. Maqam kewalian ni wujud. Cuma tak ada orang, kalau wali yang betul dia tak akan minta jadi wali. Dan orang lain pun tak tahu orang lain wali. Dia pun tak tahu yang dia wali, kan. Jadi di antara ciri-ciri dan sifat-sifat orang yang boleh jadi ada potensi mendapat ajaran sesat ini adalah dia inginkan kewalian. Bila dia meminta sesuatu, maka setan pun ambil can dan peluang untuk menyesatkan dia. Ya, sebagai contoh, ajaran-ajaran sesat mempercayai bahawa kuasa-kuasa gaib dan luar biasa itu ada juga pada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia dah terpedaya dengan ajaran-ajaran seumpama ini. Ya, dan di mana kuasa itu ada juga di tangan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kuasa itu boleh ada pada manusia yang dianggap alim atau warak atau wali yang dipercayai boleh mengetahui perkara-perkara yang gaib dan mempunyai kuasa yang di luar kemampuan manusia. Sedangkan Islam mengajar kita di dalam Al-Quran clear cut, hanya Allah Subhanahu wa taala yang sahaja mengetahui perkara yang gaib. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Yakni dan pada Allah, pada sisi Allah, kunci-kunci semua yang gaib tiada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Surah Al-An'am. Jadi ajaran yang kedua ialah ciri-cirinya ajaran yang dilakukan secara tidak berterang-terangan, bersembunyi, rahsia atau penyampaiannya hanya kepada ahli-ahli kumpulan sahaja, bersifat eksklusif. Ya, kerana mungkin ahli ibadah ini dah selalu ke masjid, kemudian dia dah merasakan yang diri dia dah sebenarnya dah tinggi dan dia nak lebih tinggi. Sekarang aku nak next level. Macam mana? Bukan next level of ibadah, tapi dia nak maqam kewalian. Macam mana nak capai tu? Macam mana nak mencapai ihsan? Asalnya memang konsep tu semua betul, ihsan, tapi perjalanan itu kalau tidak dipandu maka boleh sesat. Dan kalaulah dia jumpa dengan kumpulan-kumpulan yang memang diajarkan secara rahsia-rahsia, tak boleh sebar-sebarkan orang lain, tak boleh cantik nota, tak boleh ambil video. Kenapa? Sebab dia takutlah terkeluar, tersebar. Takut dia punya segala dia punya aktiviti itu diketahui oleh orang. Maka ini adalah ciri-ciri yang kebiasaannya berlaku yang direkodkan di dalam kitab Noktah Hitam ini. Yang memang betul lah sampai sekarang pun. Kadang-kadang ada aduan. Ada aduan-aduan yang orang kata tu ada dijalankan di tempat-tempat yang rahsia. Kalau boleh tak boleh ajak orang lain, mesti dapat keizinan guru. Sedangkan agama ini adalah agama yang open, tak ada rahsia-rahsia. Ilmu ni adalah open, semua orang boleh belajar dan tak ada syarat seorang anak murid tu mesti hanya kepada seorang guru sahaja. Maknanya dia bai'ah dengan seorang guru je, tak ada. Dia boleh pergi satu tempat ke satu tempat yang lain, kan? Kerana memperbanyakkan ilmu lah. Dan guru yang betul pun dia tidak memaksa untuk stay satu tempat. Dia akan paksa ataupun dia suruh belajar daripada orang lain juga. Itulah yang dilakukan oleh para ulama muktabar kita. Contohnya seperti Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, ya. Mereka itu bukan hanya belajar satu. Imam Syafi'i belajar daripada Imam Malik di Madinah. Kemudian dia belajar daripada anak murid Imam Hanafi, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya. Begitu juga anak murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal pun belajar daripada mazhab Hanafi juga. Jadi semua dapat. Dia belajar mazhab ni, dia tidak satu sahaja, ya.
Jadi itulah sebenarnya agama ini adalah agama yang menuntut orang-orang ni, menuntut anutan ialah kita memperbanyakkan guru dan juga memperbanyakkan pelajar. Yang ketiga, cirinya ialah ajaran yang meletakkan ketua atau syekh atau pak guru ke taraf yang amat tinggi melebihi had yang biasanya untuk manusia, atau meletakkan ketua atau syekh atau pak guru ke taraf wali atau wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wujud arahan supaya menghormati syekh itu dan yakini bahawa tidak ada akan berhasil sesuatu maksud kecuali dengan usaha atau kekuasaan beliau, ya. Seperti mana terdapat, di mana kita tahu laporan lah beberapa tahun lepas, dia lama lah, bukan beberapa tahun, mungkin dah 10 tahun lepas, saya tak ingat. Jadi di mana ada sebuah kumpulan itu yang sekarang dah difatwakan sesat lah. Dia predict tsunami, akan berlaku kat Singapura. Lepas tu menyebabkan orang-orang takut dan gelisah. Akhirnya tak berlaku. Jadi macam mana tu? Jadi bila diinterview oleh ulama-ulama kita, macam mana awak boleh tahu ini yang ada bakal malapetaka akan berlaku kat Singapura? Maka dia jawabnya, kita dengar suara. Kata suara, ada suara bilang. Suara macam mana tu? Suara dia akan bilang lah, ini berlaku sekian ya. Jadi manusia terpercaya, ada manusia yang terpedaya dengan suara-suara tersebut, yang disangkakan itu adalah wali abdal. Ini semua istilah-istilah yang ada betul mungkin, tapi dipesongkan oleh syaitan. Suara itu pun suara syaitan yang boleh bisik manusia. Dan yang keempat, ajaran agar tidak memberi perhatian kepada guru-guru kerana guru-guru lain kerana ia akan menghalang atau menyekat dari mendapat sesuatu dari syekhnya dan terhadap limpah kurnia Allah kepadanya. Maksudnya golongan ini hanya pentingkan eksklusiviti sahaja. Ya. Kemudian seterusnya, ciri-ciri seterusnya, tidak boleh mengkritik dan menegur sesuatu perbuatan yang dilakukan syekhnya ataupun gurunya sekalipun nyata perbuatan itu haram. Juga seorang pengikut itu tidak boleh menyoal syekhnya mengenai apa-apa perbuatannya. Ini ciri-cirilah, sebab tak ada siapa pun maksum melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maksum ni adalah tidak ada dosa dan tidak buat silap. Adakah Rasulullah buat silap? Rasulullah buat silap, mengikut ulama, tapi kesilapan Rasulullah tidak membawa kepada dosa. Adakah guru tidak boleh buat silap? Boleh, guru boleh buat silap kerana guru adalah manusia biasa. Kesilapan ijtihad di dalam keluarkan hukum, kesilapan di dalam mengajar pun ada, kesilapan dalam penukilan pun boleh berlaku, ya. Kesilapan di dalam membaca Al-Quran, jadi macam-macam. Yang di mana anak murid itu boleh engage dan boleh sebenarnya untuk berdialog, bertanyakan dan tidak setuju, tapi dengan cara terhormat, bukan biadab. Jadi yang ajaran yang salah ini, sifat dia, kebiasaannya adalah tidak boleh mempersoalkan langsung kepada guru, kerana nak jaga dia punya haibah ataupun credibility. Yang keenam seterusnya, adanya dakwaan bahawa syekhnya adalah keturunan Rasulullah tanpa silsilah yang jelas yang dapat dibuktikan. Yang seterusnya, keyakinan bahawa tiap-tiap berkat yang didapati di dunia dan akhirat adalah hasil atau disebabkan oleh berkat syekhnya. Yang seterusnya, larangan membuka rahsia mengenai ajaran kumpulan itu kerana kepercayaan bahawa jika membuka rahsia pengikut itu akan ditimpa bahaya. Dia dah threaten, kalau diberitahu kepada orang lain maka akan ditimpa bahaya kepada diri dia atau ahli keluarga dia atau kepada kerja dia atau sebagainya. Maknanya ada threaten daripada kumpulan tersebut ataupun daripada guru tersebut. Kemudian tidak dibenarkan berkahwin dengan wanita yang disukai oleh syekhnya. Kemudian demikian juga tidak boleh berkahwin dengan balu syekhnya. Ini di antara contoh-contoh yang dikumpulkan lah. Jadi saya baca sedikit supaya dapat kita pengenalan
menaiki kitab yang tebal, setebal 300 lebih muka surat lah yang ada dekat library, boleh tengok. Sebab kadang-kadang dia dah ada dah lama. Cuba kadang-kadang bila ada isu baru orang tanya balik, macam mana nak tahu ciri-ciri sesat. Ada kaitan dengan kita punya topik, sebab kita sedang membincangkan tentang cara ibadah yang betul. Cara ibadah yang betul. Niat tu baik, asalnya kita baik, niat memang nak memperhambakan Allah, mempertuhankan Allah, memperhambakan diri kita. Memperhambakan diri, tapi along the way tu syaitan pandai dan dia licik. Kalau kita tak doa dan mohon pada Allah hidayah, maka kita boleh terpesong. Jadi di antara amalan yang diajarkan oleh Allah, Nabi SAW kepada kita supaya kita istiqamah dan sentiasa dapat hidayah adalah setiap kali setelah solat, kita nak belajar ni macam mana nak Allah pelihara hati kita dan perjalanan kita ni supaya kita ibadah ni ibadah yang betul. Kita ikut Quran dan Sunnah, bukan ikut orang-orang yang sesat. Maka diajarkan kepada kita daripada Nabi, setiap kali selesai solat baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang pertama, bacalah, Tuhanku, bantulah aku untuk menjadi hamba-Mu yang terbaik. Bantulah aku untuk mengingatimu, menjadi hamba-Mu yang terbaik, dan mensyukuri nikmat-Mu. Ini diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Wahai Muaz, jangan tinggalkan setiap kali selesai solat baca ini 3 kali. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian begitu juga dalam hadis yang lain, amalan yang boleh kita lakukan adalah apa? Adalah ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang mempolak-balikkan hati, tenangkanlah ataupun tetapkanlah hati ini ke jalan yang engkau redha. Ala dinik, atas kebenaran ataupun atas agamamu. Kerana kita tahu hati kita ini boleh berbolak-balik. Sekejap suka baca Quran, sekejap malas, macam itulah. Itu kita punya nafsu lah, kita punya diri. Jadi kita nak hati kita jangan berbolak-balik. Kau boleh teruskan ibadah dan istiqamah, kita mohon pada Allah. Apa-apa juga cara pertama adalah minta daripada Allah dulu. Doa mesti datang dulu, jangan doa last. Usaha tu datang second. Doa supaya dipermudahkan usaha. Doa supaya ditunjukkan jalan usaha yang betul. Macam mana nak cari duit? Kerjalah. Okey, doa supaya kita dapat kerja yang baik, yang halal. Macam tu. Jadi apa juga kalau tips ke kita nak kasih kita nak dapatkan nasihat, kenalah minta doa. Kenalah minta Allah, iaitu mulakan dengan doa dulu. Itulah 2 zikir, 2 doa yang boleh kita baca supaya tidak terpesong. Yang kedua, bagaimana untuk kita nak tahu ibadah kita itu adalah ibadah yang betul, yang dilakukan betul? Ada ilmu. Jadi doa juga supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang tak bermanfaat bagi kita. Ilmu yang bermanfaat. Di doa, sekali lagi ada hadis Nabi doa ini setiap pagi. Setiap mulakan pagi kita akan doa itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tuhanku, aku mohon padamu agar kau kurniakan aku ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, dan rezeki yang luas. Rizqan wasi'a, rezeki yang luas, dan amalan yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada ilmu ni, kita dapat macam mana kita kena tahu apa yang kita belajar. Cara untuk nak ibadah ialah dalam ilmu fikih. Kemudian bagaimana nak mengenali Allah, bagaimana sifat-sifatnya, itu adalah dalam ilmu tauhid dan akidah. Kemudian bagaimana nak pelihara supaya kita tak berlaku syirik, bagaimana nak pelihara ibadah kita supaya diterima Allah, pahala yang kita dah kumpul tu tak dihapuskan. Ini adalah dalam ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak. Jadi kata ulama, ada 3 ilmu asas yang kita tidak boleh tak belajar, mesti belajar, fardu ain. Yang pertama, ilmu tauhid. Kerana tauhid akan membincangkan tentang aspek ihsan tadi. Macam mana kita nak ibadah
an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kata Nabi, kau beribadah, kau sembah Tuhan seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Kalaupun kalian tidak dapat melihat Allah dengan mata kasar, ketahuilah secara yakin yang Allah melihat kamu. Jadi macam mana nak kenal Allah? Dengan ilmu tauhid, ya, ilmu asma, sifatnya dan sebagainya. Ya, ini fardu ain yang wajib kita belajar. Yang kedua, ilmu fikih. Kita tahu solat tu wajib, zakat tu wajib, macam mana perincian dia, berapa banyak. Kita tahu kasih nafkah kepada isteri wajib, berapa banyak, how frequent kan. Kita tahu ibadah puasa tu wajib, apakah yang membatalkan puasa, apakah yang memakruhkan puasa, ya. Jadi belajar dalam bab fikih, ilmu fikih. Begitulah, itu ibadah, ya, dalam bab ibadah. Sebab dalam ilmu fikih itu ada banyak bab, dan bab yang penting adalah dalam bab ibadah. Bila kata bab ibadah itu, dia akan terangkan satu persatu 5 rukun lah, daripada syahadahnya, solatnya, ibadah ritual, kemudian zakat, puasa, haji. Itu semua dalam fiqhul ibadah. Fiqhul ibadah itulah topik ataupun modul yang pertama di dalam kitab fikah ataupun fikih. Dengan ilmu insya-Allah boleh selamat. Jadi dinasihatkan oleh Imam Ghazali di sini, anakku mesti ada ilmu, bukan ikut-ikut orang. Kalau kita nampak orang buat, kita kena tanya dulu apa sandaran dia, kenapa dia buat macam ni, aku nak tahu. Tanya siapa? Jangan tanya orang-orang sembarangan. Tanya fasalu ahlat dzikri, tanyalah orang yang ada ilmu pengetahuan. Dalam konteks kita, tanyalah asatizah yang bertauliah. Kalaupun dia tak tahu, dia akan refer kepada ustaz lain insya-Allah, ya. Itu dia fikih. Dan yang terakhir adalah ilmu tazkiyah ataupun ilmu akhlak. Sebab kita nak membicarakan tentang aspek hati juga. Kita ibadah siang dan malam, contohnya lah kita puasa, lepas tu kita solat, jaga rukun dia, jaga syarat dia, kita kenal Tuhan, tapi mulut kita tak jaga. Kita membawang, fitnah orang, ya. Kita sebarkan aib orang dekat WhatsApp, dekat Telegram, dekat Instagram, dekat TikTok. Padahal dia ahli ibadah, ahli masjid ni, maka segala amalan dia boleh terhapus disebabkan lidah dia. Dia boleh jadi orang muflis, ya. Nanti ke akhirat akan ada orang tuntut dia. Dekat mahkamah Allah ni mungkin ada satu orang akan tuntut dia. Sabar, jangan kasih dia masuk syurga dulu Tuhan. Kenapa? Sebab kat dunia aku nak tuntut dia, dia buat zalim kat aku. Okey, apa, silakan kemukakan hujah kamu. Kat dunia dia tuduh aku macam gini-gini. Okey, jadi Allah pun izinkan dia untuk ambil pahala dia. Jadi pahala tu, kata Nabi, orang tu akan berikan pahala kepada orang yang dizalimi tadi. Itu baru satu orang, itu baru satu tuduhan. Kalau bayangkan satu orang ada 10 tuduhan, saya nak kemukakan 10 tuduhan ke atas Muhammad ni, wahai Allah. Contohnya 10 tuduhan. Wow, nampak macam baik. Rupanya ada orang tak puas hati dengan dia sampai tuntut ke akhirat, ada 10 tuduhan. Yang pertama, pada hari sekian-sekian dia fitnah aku. Yang kedua, dia curi duit aku. Yang ketiga, macam-macam, ada 10 tuduhan. Kalau 10 tuduhan tu benar, maka dia akan ambil pahala orang tu lah. Orang tu pun happy. Baru satu orang. Kalau bayangkan 10 orang beratur, satu orang ada 10, dah 100 dakwaan, tuduhan dah banyak. Akhir sekali kata Nabi, kalaulah pahala itu dah tak cukup nak kasih kepada orang yang dizaliminya itu, maka dia akan mengambil dosa orang yang dia zalim pula. Dan akhir sekali orang tu dia tak ada pahala, yang dia ada dosa banyak. Yang dia mewarisi dosa tu bukan benda yang dia buat tu, tapi disebabkan dosa orang lain yang dia ambil, dan akhirnya dia dihumbankan ke dalam api neraka, jadilah orang muflis. Inilah maksud bankrupt ataupun muflis, yang diajarkan oleh Nabi. Semua tu nak belajar kat mana? Belajar dekat ilmu tazkiyah ataupun tasawuf ataupun akhlak, ilmu yang melibatkan tentang hati, ya. Jadi insya-Allah lah, mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Memang tak dapat nak kupas semua, saya pun kurang sihat, minta maaf terberhenti, doakan kesihatan saya. Saya pun tak pasti kenapa, kurang nafas pada saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesihatan kepada kita semua insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah perbaiki kehidupan kita jadi orang yang beriman dan semoga
Allah pelihara semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala anasir-anasir yang tidak sihat. Sekali lagi kita ibadah ini kerana Allah, jalankan amanah tanggungjawab kerana Allah SWT, kedepankan wahyu, kedepankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada apa segala, walaupun diri kita at the expense of kita punya diri, depankan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa masjid ini, Masjid Mawaddah pengerusinya, dan kepada semua kaki tangan, Ustaz Haziq dan sebagainya, para jemaah sekalian. Mudah-mudahan bolehlah kita bertemu sekali lagi. Kita akhiri, ada apa-apa ucapan ke apa? Tak ada langsung tutup akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.